Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan tajuk kebenaran mengikut kacamata Aristotle bagi subjek falsafah dan isu semasa. Sebelum kita mendalami berkaitan dengan kebenaran mengikut kacamata Aristotle, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang akan turut sama membentangkan berkaitan kajian ini, iaitu Ana Syahinda binti Taufik, Amirah Izzati binti Ridwan, dan saya Nur Salsabila binti Mustafa, Siti Nur Nashirah binti Ramli serta Syaikah Asirah binti Azman. Secara umumnya, kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita menyetujui sesuatu perkara itu, maka kita akan mengatakan perkara itu benar, ataupun mengakui perkara itu membawa kebenaran. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kebenaran? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kebenaran membawa maksud perihal yang benar. Kebenaran juga adalah perkataan yang berlawanan maksudnya dengan kekeliruan yang merupakan pengetahuan yang tidak sesuai. Perkataan benar pada dasarnya adalah perkataan berkaitan antara pemikiran objektif dan nyata. Sesuatu pernyataan yang dianggap benar sekiranya tidak mendapat sebarang tentangan yang berlainan daripada dengan apa yang dinyatakan. Contohnya, kita bersetuju bahawa segitiga mempunyai 3 sudut dan pernyataan itu adalah benar. Selain itu, konsep kebenaran juga merangkumi nilai-nilai seperti kejujuran, keikhlasan kepada kewujudan konkret di bidang fakta. Kebenaran juga berarti kesepakatan antara apa yang kita tegaskan dengan apa yang diketahui, dirasakan atau difikirkan. Dalam falsafah, kebenaran selalu melibatkan hubungan antara subjek atau kecerdasan dan objek atau kenyataan. Saya akan menyerahkan perbentangan ini kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Terima kasih. Masalah kajian. Sebab utama kajian ini dijalankan adalah bagi menjelaskan teori kebenaran dari sudut kacamata Aristotle. Selain itu, kajian ini turut dijalankan bagi mengetahui sumbangan Aristotle dalam pandangannya tentang kebenaran. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti teori kebenaran dari sudut kacamata Aristotle. Yang kedua, menjelaskan pandangan atau falsafah Aristotle dalam kehidupan. Dan yang ketiga, mengkaji sumbangan Aristotle dalam pandangannya tentang kebenaran. Selanjutnya, skop kajian. Skop kajian ini adalah tertumpu kepada kajian terhadap teori kebenaran dari sudut kacamata tokoh falsafah dan saintis Yunani kuno, iaitu Aristotle. Bagi mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah disebutkan sebelum ini, terdapat 2 kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini, iaitu melalui rujukan perpustakaan dan pengumpulan maklumat dari laman sesawang. Ini bagi memudahkan kajian ini diselesaikan dengan jayanya. Urutan literatur. Teori kebenaran mempunyai pelbagai perbezaan sudut pandang yang disebabkan pelbagai faktor. Namun begitu, faktor utama yang menyebabkan perbezaan ini berlaku adalah dasar kepercayaan ilmuwan atau cendekiawan yang berbeza. Berdasarkan kaedah yang digunakan dalam kajian ini, iaitu melalui rujukan perpustakaan dan laman sesawang, kami dapat mengumpul pelbagai jenis maklumat yang lengkap dan terperinci tentang kajian ini. Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh dalam kajian ini, dapat dikaitkan bahawa semua maklumat mengenai konsep kebenaran dari sudut kacamata Aristotle yang telah dikumpulkan dalam kajian ini adalah amat relevan bagi mendukung definisi tajuk dan objektif kajian yang kami jalankan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Semasa menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan kaedah sekunder iaitu kaedah rujukan perpustakaan dan kaedah laman sawang. Bagi kaedah rujukan perpustakaan, antara bahan rujukan yang dirujuk ialah buku seperti Aristotle, Very Short Introduction. Buku rujukan pula dirujuk bagi mengetahui maklumat dan latar belakang kajian iaitu Aristotle.
Bagi kaedah lamas sawang, kaedah lamas sawang turut digunakan bagi melengkapkan maklumat kajian. Kaedah ini digunakan untuk meninjau buku, artikel, jurnal dan bahan bertulis lain. Antara laman sawang yang diakses untuk memperolehi maklumat termasuklah Google dan laman sawang lain yang mempunyai buku yang diterbitkan secara atas talian. Perkara ini sedikit sebanyak telah membantu dalam melengkapkan kajian kami ini. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang Aristoteles. Aristoteles atau nama sebenarnya Aristoteles Yunani lahir pada 384 sebelum Masihi di Stagira Chalcidice, Kris. Beliau merupakan ahli falsafah dan saintis Yunani kuno. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh intelek terhebat dalam sejarah barat. Beliau merupakan pengarang sistem falsafah dan saintifik yang menjadi kerangka dan wadah bagi kedua-dua skolastik Kristian dan falsafah Islam zaman pertengahan. Walaupun selepas revolusi intelektual Renaissance, reformasi dan pencerahan, konsep Aristotelian kekal tertanam dalam pemikiran barat. Rangka intelektual Aristoteles adalah sangat luas. Ia meliputi kebanyakan sains dan seni termasuklah biologi, botani, kimia, etika, sejarah, logik, metafizik, retorik, falsafah fikiran, falsafah sains, fizik, puisi, teori politik, psikologi dan zoologi. Aristoteles juga pengasas bagi logik formal yang merangka untuknya sistem yang lengkap dan mengambil masa selama berabad yang dianggap sebagai suatu etika atau disiplin baginya. Kedua-dua pemerhatian dan teori dijadikan karya yang masih kekal tiada tandingan sehingga pada abad ke-19. Namun, beliau sudah tentu beliau cemerlang dalam bidang falsafah. Penulisan beliau dalam etika dan teori politik serta dalam metafizik dan falsafah sains terus dikaji dan karya beliau kekal sebagai arus yang kuat dalam perbahasan falsafah kontemporari. Dipengaruhi oleh bapanya iaitu Nicomachus, Aristoteles mengembangkan minat awalnya dalam sains. Aristoteles memasuki Akademi Plato ketika beliau berumur 17 tahun. Sebagai pelajar Plato, beliau membentuk cinta dalam falsafah dan logik. Beliau kemudiannya menjadi tenaga pengajar kepada Alexander, iaitu Alexander the Great, dan dari Macedon atau sekarang dikenali sebagai Macedonia. Selepas Alexander menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athens, di mana beliau menubuhkan sebuah sekolah pada 335 sebelum Masihi yang dikenali sebagai Lyceum secara rasmi, manakala peripatetik secara tidak rasmi yang maksud berjalan-jalan, di mana pelajar mengikuti guru mereka semasa sesi pembelajaran, iaitu mereka akan berjalan di taman. Aristoteles dianggap sebagai bapa biologi, manakala Alexander the Great menjadi penaungnya, membiayai kerjanya dan mengatur agar Aristoteles menerima pelbagai sampel daripada pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan dari seluruh penjuru Empire Alexandria. Cendekiawan kuno mengatakan sebanyak 400 risalah diberikan kepada Aristoteles yang merangkumi semua pengetahuan dalam antiquity tentang alam semesta. Kira-kira 30 telah tersamat dan disusun oleh pelajar-pelajarnya. Semasa Aristoteles di Lyceum, hubungannya dengan Alexander semakin renggang. Alexander menjadi semakin megalomania sehingga menyatakan dirinya Tuhan dan menuntut agar orang Yunani menyembahnya atau memujanya. Penentangan terhadap tuntutan ini diketuai oleh anak saudaranya iaitu Aristoteles Callisthenes 327 hingga 360 sebelum Masihi, yang telah dilantik sebagai ahli sejarah ekspedisi Asiatik Alexander atas serangan Aristoteles itu sendiri. Akibat nilai kepahlawannya, Callisthenes telah terlibat dalam perang musuhnya dan dibunuh. Apabila Alexander meninggal dunia pada tahun 323 sebelum Masihi, Athens yang demokratik menjadi tidak stabil untuk Macedonia. Malah mereka ia anti-imperialis
mengatakan bahawa mereka tidak mahu bandar yang telah membunuh Socrates. Aristoteles melarikan diri ke Chalcis dan meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi. Kehendaknya yang bertahun membuat peruntukan yang bertimbang rasa untuk sejumlah besar kawan dan tanggungan kepada Theopratus sebagai pengganti kepada Lysias. Keadaan Aristoteles yang masih hidup berjumlah kira-kira 1 juta perkataan, walaupun ianya mewakili kira-kira 1/5 daripada jumlah karyanya, masih lagi diguna dan dijadikan rujukan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang tajuk pandangan Aristoteles terhadap kebenaran. Bab kata Aristoteles, kebenaran seperti kehidupan itu sendiri boleh ditafsirkan dalam beberapa cara yang berbeza. Kebenaran dan falsafah Aristoteles. Kebenaran dan Aristoteles. Menurut sudut pandangan yang berbeza, kebenaran adalah apa yang menentukan apa yang benar mengenainya. Aristoteles memberikan penjelasan tentang sifat asas kebenaran dengan memberi tumpuan kepada sifat realiti. Menurut Aristoteles, kebenaran mungkin wujud dalam suasana ini kerana kebenaran wujud atau tinggal di antara manusia dan dunia. Dengan kata lain, kebenaran hidup antara manusia dan dunia. Manusia dan kebenaran. Manusia tidak dapat menangkap kebenaran secara keseluruhan. Itulah sebabnya cabaran berterusan. Walaupun Aristoteles berharap setiap manusia dapat mengetahui kebenaran, dia juga realistik bahawa manusia tidak akan mengetahui kebenaran sepenuhnya. Tidak kira betapa kecil atau besar sumbangan anda untuk mencari kebenaran, semua orang boleh membantu. Kebenaran itu kabur di mata manusia. Seperti yang anda lihat di rajah tersebut, terdapat gambar beberapa ekor kelawar. Ini adalah analog dengan keadaan mata kelawar yang tidak buta sepenuhnya, tetapi hanya boleh melihat dengan cara yang kabur dan bergelut untuk melihat dalam cahaya yang terang. Ini diibaratkan seperti manusia. Manusia terdapat kebenaran di sekelilingnya, tetapi mereka tetap kabur dan mereka tidak nampak dengan jelas kebenaran tersebut. Akhir sekali, untuk kesimpulan daripada pandangan Aristoteles terhadap kebenaran ialah manusia mempunyai masa yang sukar untuk melihat realiti, tetapi ini disebabkan oleh had kita sendiri dan bukannya realiti. Dan pada realitinya, manusialah yang tidak nampak kebenaran itu sendiri. Ahli falsafah Yunani Aristoteles membuat banyak sumbangan yang sangat penting dan berkekalan kepada hampir setiap aspek pengetahuan manusia, terutamanya dalam mengetahui kebenaran. Dalam koleksi bukunya, iaitu The Organon, penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logik adalah silogisma atau silogimas. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran secara teori, sistematik, dan penakulan. Dalam bukunya Posterior Analytics, Aristoteles percaya terdapat dua cara untuk menghasilkan pengetahuan logikal yang baru, yaitu secara diduktif dan induktif. Oleh itu, Organon sangat penting sebagai medium pengetahuan yang menuju ke arah kebenaran untuk memahami subjek-subjek yang lain seperti fisik, estetika, perubatan, atau astronomi. Selain itu, sumbangan lain Aristoteles adalah Ta Metaphysica, The Acta de Physicals, atau nama modernnya adalah Metaphysics Aristotle. Ilmu metafisik adalah ilmu yang sangat luas dan abstrak. Metafisik melibatkan kajian tentang prinsip universal being, yaitu kualiti abstrak tentang kewujudan itu sendiri, yakni satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Menurut ahli falsafah, metafisik berasaskan daripada 14 buah koleksi buku milik Aristoteles sendiri. Seterusnya, dalam buku Aristoteles yang bertajuk Rhetoric, beliau mengatakan retorik adalah the faculty or ability of observing in
any given case the available means of persuasion. Maknanya, fakulti atau kebolehan untuk memperhatikan dalam setiap keadaan cara meyakinkan yang ada. Menurut Kamus Dewan Bahasa, edisi keempat, retorik adalah kajian tentang teknik pemakaian bahasa secara berkesan dalam penulisan atau pertuturan. Oleh itu, sumbangan beliau adalah beliau telah mengenal pasti 3 unsur utama motion of persuasion dalam retorik, yaitu ethos, pathos, dan logos yang telah menjadi rujukan dalam membuat ucapan berkesan, terutamanya dalam kalangan ahli politik untuk memujuk atau menarik perhatian penyokong. Kesimpulan telah dibuat merangkumi 4 perkara, yaitu rumusan, hasil dapatan, implikasi, dan cadangan. Pertama sekali, rumusan. Para pengkaji telah mengetahui teori kebenaran dari sudut kacamata Aristotle dan mengenal pasti sumbangan Aristotle dalam pandangannya tentang kebenaran melalui bidang logik, metafizik, dan retorik dan puisi. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan pandangan Aristotle tentang kehidupan, di mana manusia dapat memberi sumbangan masing-masing untuk satu sama lain dalam pencarian kebenaran. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan metodologi sekunder, yaitu kaedah keperpustakaan dan kaedah laman sesawang. Dengan ini, pengkaji telah mengumpulkan maklumat melalui buku, artikel, jurnal, dan bahan terbitan yang lain di Google Scholar dan perpustakaan. Kemudian, hasil dapatan kajian telah menunjukkan Aristotle adalah seorang ahli falsafah dan saintis yang sangat hebat pada abad yang lalu, apabila manusia mula-mula mengenali potensi besar dalam diri mereka. Aristotle menjadi pelopor perkembangan kajian logik formal dan pelbagai bidang falsafah saintifik yang lain. Pelbagai penulisan telah dibuat oleh Aristotle dalam menjelaskan pandangan falsafah sains yang menuju ke arah kebenaran. Aristotle percaya bahwa setiap aspek kehidupan manusia boleh digunakan sebagai objek pemikiran dan analisis. Implikasi yang boleh didapati dalam kajian ini adalah, kajian ini boleh dijadikan sebagai bahan bacaan atau rujukan untuk menerangkan bagaimana sumbangan, teori, dan falsafah Aristotle berupaya membantu manusia untuk mengetahui kebenaran dalam ilmu pelbagai bidang. Selain itu, kajian ini juga membantu pengkaji mengenal pasti dengan lebih mendalam mengenai kebenaran dari segi pandangan tokoh Barat. Oleh yang demikian, pengkaji dapat membezakan pandangan yang baik atau buruk melalui perbandingan ajaran Barat dan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, agar pembaca boleh mengelakkan diri dari melakukan pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, kajian ini juga menepati matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, di mana Malaysia memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna, falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. Akhir sekali, bagi memperluas dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang falsafah, pengkaji mencadangkan supaya mengadakan kajian berfokus yang berlandaskan sumbangan dari aspek yang lain, kerana Aristotle juga mempunyai karya yang meluas dalam bidang-bidang lain seperti fizik, biologi, kosmologi, dan seni. Selain itu, cadangan yang lain adalah diadakan dalam bentuk perbandingan dengan falsafah kebenaran menurut Islam atau sesama tokoh Barat yang lain, agar para pembaca dan pengkaji memperoleh pengetahuan yang meluas mengenai bidang ini.